Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Menguji, atur cara, dan membaiki ralat. Menguji dan membaiki ralat ialah satu fasa penting dalam pembangunan atur cara. Atur cara yang baik harus bebas ralat. Ralat pengaturcaraan dinamakan sebagai pepijat atau bugs, dan proses menjejaki ralat ini disebut sebagai pepijat debugging. Ralat dalam pengaturcaraan boleh dibagikan kepada 3 kategori. Pertama, ralat sinteks, syntax error. Kedua, ralat masa larian, runtime error. Dan akhir sekali, ralat logik, logic error. Seterusnya, kita akan masuk kepada topik menguji atur cara dan membaiki ralat syntax. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set tata bahasa, hukum, dan peraturan yang mengawal cara penggunaan bahasa tersebut. Kesemua ini dikenali sebagai syntaks kepada bahasa pengaturcaraan. Syntaks yang difahami oleh penterjemah C dan Python adalah berlainan. Jadual berikut menunjukkan format penulisan syntaks bagi struktur pilihan kedua-dua bahasa C dan Python yang berlainan. Struktur pilihan bahasa Python mempunyai kata kunci elif yang hanya boleh difahami oleh penterjemah Python, dan setiap kata kuncinya diakhiri dengan tanda titik bertindih. Selain itu, bahasa Python tidak menggunakan simbol kurungan atau curly braces, walaupun blok arahan mengandungi lebih daripada satu pernyataan, dan setiap arahan tidak diakhiri dengan tanda titik bertindih. Hanya setiap baris yang bermula dengan kata kunci diakhiri dengan tanda titik bertindih. Sekiranya satu baris kod arahan yang ditulis tidak menepati laras bahasa pengaturcaraan yang digunakan, maka baris kod arahan itu bukan sahaja tidak dapat difahami oleh penterjemah bahasa tersebut, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ralat ini dikenali sebagai ralat sinteks. Ralat ini sering berlaku kerana kecuaian pengatur cara semasa menaip kod arahan. Jujukan pelaksanaan atau execution arahan dalam function atau prosedur akan terhenti pada baris kod arahan yang mempunyai ralat, dan mesej ralat akan dipaparkan. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh bagi pengesanan ralat syntaks dalam prosedur oleh penterjemah Python. Perhatikan rajah yang berlabel A. Rajah tersebut menunjukkan kod prosedur ulang yang mempunyai ralat syntaks. Pelaksanaan arahan dalam prosedur ini akan terhenti pada penghujung baris yang ditandakan dengan pembuka kata. Setingkap syntaks error akan dipaparkan dengan penjelasan ralat yang berlaku dan cadangan membaikinya. Perhatikan rajah yang berlabel B. Selepas ralat syntaks ini dibaiki, pelaksanaan arahan dalam prosedur ini akan dapat disempurnakan oleh penterjemah Python. Kod arahan yang telah dibaiki dan outputnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah B.
Seterusnya, mari kita lihat satu contoh untuk menguji suatu function. Situasinya ialah Ramli dan Kian Tian telah ditugaskan untuk menguji satu function. Jadual tersebut menunjukkan cara yang digunakan oleh mereka. Terdapat beberapa cara untuk menguji function. Cara yang digunakan pakai ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pengatur caraan yang dipelajari dan kreativiti pengatur cara. Ramli menggunakan cara yang mengumpulkan nilai yang akan dipulangkan oleh function kuasa 2x kepada satu pemboleh ubah. Selepas itu, Ramli menggunakan built-in function print untuk mencetak nilai pemboleh ubah tersebut. Kian Tian pula menggunakan built-in function print untuk terus mencetak nilai yang akan dipulangkan oleh function kuasa 2x. Kedua-dua kaedah yang digunakan memberikan output yang betul. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh berkaitan menyemak kod arahan dan membaiki ralat. Atur cara berikut ditulis oleh seorang murid untuk mengira isi padu sebuah piramid bertapak segi 4 sama. Pelaksanaan atur cara ini tidak menghasilkan output yang sepatutnya. Jadwal berikut menunjukkan atur cara dan paparan output yang diperolehi. Sila lihat bahagian paparan output dan mesej ralat. Semakan ke atas kod atur cara haruslah dibuat secara tertib. Perlu diingat bahawa semakan ke atas kod atur cara harus dibuat secara tertib. Kita akan melihat langkah demi langkah untuk membaiki kod atur cara tersebut. Langkah pertama, pengujian kod function kira isi padu piramid. Function kira isi padu piramid harus diuji dahulu dengan menggunakan function print. Panggilan function kira isi padu piramid boleh dibuat dalam function print dengan meletakkan dua argumen atau nilai semasa panggilan function dilakukan. Kod function diuji dan didapati mengandungi ralat seperti yang ditunjukkan dalam raja tersebut. Merujuk kepada mesej ralat tersebut, didapati bahawa pemboleh ubah bernama Sisi tidak ditakrifkan. Langkah kedua, baiki ralat yang telah dijumpai. Gantikan pemboleh ubah A dan B dalam parameter function masing-masing dengan pemboleh ubah sisi dan tinggi. Uji semula function kira isi padu piramid. Hasil pengujian menunjukkan function kira isi padu piramid kini telah bebas ralat. Langkah ketiga, uji atur cara utama. 3 pernyataan dalam atur cara utama perlu diuji untuk mencari ralat yang lain. Berdasarkan raja tersebut, tiada ralat dijumpai. Langkah keempat,
Uji pernyataan yang memanggil function. Semasa panggilan function kira isi padu piramid, dua argumen diperlukan. Dua argumen ini ialah nilai yang disimpan dalam pemboleh ubah sisi dan tinggi. Maka A dan B masing-masing harus digantikan dengan pemboleh ubah sisi dan tinggi. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan mengesan dan menguji ralat masa larian. Ralat masa larian akan timbul atau kelihatan apabila user-defined function, prosedur atau atur cara sedang dilaksanakan. Ralat jenis ini akan menyebabkan pelaksanaan kod arahan terhenti secara tiba-tiba dan mesej ralat akan dipaparkan. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh pengesanan ralat masa larian dalam function. Contoh ini menunjukkan cara pengesanan ralat masa larian dalam user-defined function kira purata. Semak kod atur cara yang berikut. Penulisan sinteks adalah betul. Akan tetapi, semasa pelaksanaan kod arahan tersebut, atur cara terhenti secara tiba-tiba apabila input pertama yang dimasukkan bukan satu angka. Perhatikan bahagian yang berlabel E. Gelung while ini akan meminta pengguna memasukkan nombor secara berulang kali. Nombor yang diterima oleh atur cara akan dimasukkan ke dalam senarai no. Sekiranya nilai bukan angka dimasukkan, gelung akan berhenti. Kemudian, mesej ralat terpapar secara tiba-tiba semasa pelaksanaan. Perhatikan bahagian yang berlabel B. Dalam mesej ralat, baris yang menyebabkan ralat dan puncak kejadian akan ditunjukkan. Punca atur cara terhenti kerana atur cara diminta melakukan pembahagian dengan sifar. Kejadian ini berlaku pada baris kod dalam function kira purata XY. Purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Ini disebabkan nilai bagi pemboleh ubah bilangan adalah sifar. Nilai ini datang dari baris kod dalam atur cara utama yang berikut. Bilangan sama dengan len dalam kurungan senarai nom. Rajah berikut menunjukkan kod atur cara yang telah dibaiki ralat beserta output yang diperolehi. Gunakan struktur kawalan pilihan untuk membenarkan pengiraan diteruskan hanya apabila bilangan lebih besar daripada sifar. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan mengesan dan menguji ralat logik. Ralat logik tidak akan menyebabkan pelaksanaan sesuatu atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan atau tanpa memaparkan mesej ralat. Ralat logik akan menyebabkan atur cara melakukan sesuatu tindakan yang tidak dijangka ataupun memberikan output yang tidak sepatutnya. Ralat logik sukar untuk dikesan. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh berkaitan pengesanan logik dalam user-defined function.
Contoh ini membincangkan cara mengesan ralat logik dalam atur cara yang menggunakan user-defined function tambah dan semak untuk mencari hasil tambah dua nombor bulat yang dijanakan secara rawak oleh komputer serta menyemak jawapan pengguna. Atur cara di bawah telah dihasilkan. Apabila dilaksanakan, pelaksanaannya berdaya. Raja berikut menunjukkan kod atur cara yang telah dibaiki. Mari kita lihat satu persatu langkah yang telah ditunjukkan dalam kod atur cara yang telah dibaiki. Langkah pertama, uji function tambah. Langkah kedua, uji function semak. Langkah ketiga, semak jenis data. Berdasarkan langkah 1, output adalah 5. Keputusan bagi function ini ialah tiada ralat. Berdasarkan langkah kedua, output adalah betul. Keputusan function ini tiada ralat. Berdasarkan langkah ketiga, output jawapan anda ialah 5, kelas str. Keputusan input mempunyai jenis data str atau string. Ralat hanya kelihatan dalam situasi tertentu seperti yang ditunjukkan dalam raja tersebut. Atur cara menghasilkan output yang tidak tepat. Didapati respon yang diberikan oleh atur cara adalah tidak seperti yang dijangkakan. Oleh itu, setiap function harus diuji. Berdasarkan raja sebelum ini, langkah 1 dan langkah 2 telah mengesahkan kedua-dua function tambah dan semak adalah bebas ralat. Maka, tinggal kod dalam atur cara utama yang perlu disemak. Berikut merupakan cara membaiki ralat. Perhatikan bahagian bertanda biru. Pernyataan-pernyataan ini tidak melibatkan manipulasi data, maka tidak mungkin menyebabkan ralat. Perhatikan bahagian bertanda merah jambu. Berdasarkan keputusan langkah 3, jenis data bagi pemboleh ubah jawapan adalah jenis string atau str. Oleh sebab argumen atau nilai ini perlu dibandingkan dengan nilai jumlah yang berjenis integer melalui operator sama dengan, maka jenis data bagi pemboleh ubah harus diubah kepada integer supaya pernyataan if jawapan sama dengan jumlah dalam function semak dapat dilakukan dengan betul, yaitu data integer berbanding dengan data integer. Berikut cara membaiki ralat yang ditemui dalam langkah 3. Jawapan sama dengan integer input. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditukarkan kepada jenis data integer.